Okey, cabaran juga Kalau limited supply of oxygen, kalau pembakaran tu berlaku dalam limited supply of oxygen, produk dia carbon monoxide and water. Miss tak present. Miss tak nampak skrin. Sekejap. Sekejap. Okey Okey, semua orang nampak ke? Dah nampak ke? Nampak Miss. Okey, nampak. Okey, now. Sekarang, okey, kalau limited, awak kena tahu produk dia carbon monoxide and water. Okey, now kalau balancing, ingat kalau balancing equation for combustion ikut CHO. Okey, kita balance CHO. So kalau kat sini carbon dia 2. So kat sini letak 2. Okey, hidrogen 6. So dekat sini letak 3. Okey, oksigen 2. Dekat sini oksigen dia berapa ni? 2 tambah 3, 5 kan? Okey, now oksigen dekat kanan 5, dekat kiri 3. So kalau macam gini, okey, awak guna pecahan. Letak je kat sini 5, tapi kita per 2. Kenapa 5 per 2? Sebab nanti 5 per 2 darab 2, awak akan dapat 5. So, balance lah kiri kanan oksigen awak 5. Okey, katakanlah tak sukalah macam pecahan kan. So, tak ada masalah. 2 ni awak boleh darab dengan setiap spesies ni. Okey. So, dia akan jadi 2 CH3 plus 5 O2 produce 2 CO 4 lah. Sebab kena darab dengan 2. Tambah 6 H2O. Okay, So, cuba buat exercise ni. Kita discuss masa jam ketiga nanti. Okay, so untuk combustion, ada soalan? Tak ada Miss, faham. Okay, faham. Senang je kan? Okay, now. Yang ni yang best. Okay, alkane ni ada 2 reaction. First is combustion. Second is halogenation. Halogenation berasal dari perkataan halogen. Halogen. Okay. So, maksudnya reaction tu, reaction of alkane with halogen lah. So, alkane ni boleh bertindak balas dengan dengan halogen such as chlorine or bromine. Dia akan menghasilkan haloalkane. Tapi ada syarat dia. Sebab tadi kan Miss ada cakap alkane ni tak aktif. So dia kena ada syarat. So syarat dia mesti ada UV, tenaga cahaya HV. Tapi memang kita banyak guna UV lah. So ini general equation dia. General equation. So ini alkane. Katakanlah ini alkane bertindak balas dengan halogen in the presence of sunlight. Kita akan letak dekat arrow. Sunlight tu kita akan letak dekat arrow. So you akan hasilkan haloalkane. So cuba awak tengok, before ada hidrogen, lepas tu hidrogen tu dia ganti dengan X. X tu halogen. So itulah haloalkane awak. So awak akan dapat side product. Now maybe tak nampak. So kita terus pergi kepada contoh. Contoh dia methane react with chlorine in the presence of UV. So what happen is chlorine ni dia akan ganti hidrogen. So sekejap Miss buat expanded dia. So let's say this is methane.
This is methane. Okay, methane. Satu hidrogen ni awak ganti dengan klorin. So dapat CH3. So produk dia nanti CH3Cl plus, okay, plus hidrogen tu, kan awak dah buang hidrogen tu dia akan bergabung dengan Cl yang satu lagi. Sebab awak ganti satu je klorin tau. Okay, so kat sini ada satu lagi klorin. So klorin yang tinggal tu akan bergabung dengan hidrogen yang diganti tu. So dia akan dapat HCl. So HCl ni kita panggil dia side product. Side product, produk kecil lah maksudnya. Yang produk utamanya yang ni. So CH3Cl ni chloromethane. Ini adalah haloalkin kita. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua kita ada ethane. Okey, kita ada ethane. So, react with chlorine in the presence of UV. Oh, awak kena faham. Kalau alkane nampak je UV, maksudnya this is halogenation reaction. So, kat sini ada 6 hidrogen. Nak ganti yang mana? So, tak kisah. Tak kisah nak ganti yang mana-mana sebab dia sama. Yang ni primary hydrogen, yang ni pun primary hydrogen. So basically tak kisah. Okay, so produk dia nanti is CH3, CH2, keluarkan satu hidrogen ganti dengan klorin. So satu lagi klorin tu akan bergabung dengan hidrogen yang dia keluarkan. So dapatlah chloroethane. Nampak ke reaction dia tu? Faham ke reaction dia ni? Sebab nanti kan dia akan tanya awak apa produk yang terhasil apabila this one react with this one. Okay, contoh. Miss tambah lagi contoh kat sini ya. Contoh cyclopropane segitiga. React with bromine. Okay, in the presence of UV. Okay, now awak kena fahamlah. Oh, alkane, bromine, UV. So reaction is halogenation. Halogenation. So konsep dia adalah hidrogen ganti dengan bromine ataupun klorin. Okay, sekarang nak ganti hidrogen yang mana satu? Atas, kiri ke kanan? Masing-masing ada 2 hidrogen kat sini. Okay, so nak ganti yang mana? Atas, kiri ke bawah? Kiri ke kanan? Kanan. Kanan. This one kanan. This one. Okay, sebenarnya tak kisah mana-mana. Kenapa tak kisah? Sebab setiap setiap hidrogen awak ni sebenarnya hidrogen yang sama. Bukannya yang sama. Dia attached to, okay, this is secondary carbon. Ingat kita belajar kan? Secondary carbon macam mana? Secondary carbon. This one also secondary carbon. Hydrogen that attached to secondary carbon is secondary hydrogen as well. So sebenarnya setiap hidrogen kat sini ni secondary hydrogen. So basically tak kisah mana-mana hidrogen. Atas ke bawah ke kanan ke kiri ke tak kisah. Sebab hidrogen tu hidrogen yang sama. So awak kata nak kanan kan? Ganti kat sini. So siapa boleh bagi Miss dia punya side product? Siapa boleh bagi Miss dia punya side product? HBr. Okay, good. HBr. Okay, so now, hopefully by now, sebenarnya kan memang this type of reaction ni memang akan keluar dalam exam. Memang dia dah spesifik methane ataupun ethane. So that is how we predict the product. So that's for halogenation lah. Okay, now
mesti awak wonder, macam mana macam tadi kan? Macam mana dia boleh ganti hidrogen ganti dengan klorin? Okey, sekarang Miss akan tunjuk step by step. So, step by step tu kita panggil dia mekanism. Mekanism tu kita akan tunjuk macam mana daripada reaktor jadi produk. So, untuk case halogenation tadi, okey, so type of mechanism dia, nama dia adalah free radical substitution. Okey, kalau alkane ni type of reaction dia adalah free radical substitution. Nama reaction halogenation. So, proses dia ada 3 steps. Initiation, propagation and termination. So, Miss akan tunjuk satu-satu. Okey, now. Miss akan tunjuk untuk methane, awak try buat untuk ethane nanti. Okey, dia suruh kat sini explain free radical substitution mechanism for methane. Dia suruh explain. Ingat dalam chemistry ni explain tak bermaksud ayat. Equation tu sebenarnya explanation. Boleh dengar ke? Hello? Boleh. Okay, now. Boleh. So, now step pertama dah nampak methane tu kan. Awak tulis dulu dia punya equation. Okay, methane CH4. Dia tak cakap dengan siapa, katakanlah dengan bromine. Dia tak cakap. Dalam exam nanti don't worry, dia akan bagi tahu dengan siapa. So awak kena faham, okey, alkane ni unreactive. Dia perlukan UV untuk bertindak balas. So tadi Miss dah tunjukkan. So kalau alkane ni dia akan ganti H dengan Br ataupun dengan klorin. Ikut suka hati dia lah. Okey, so H Br. So awak kena tulis dulu dia punya equation. Nanti tak buat apa-apa lagi dah dapat 1 markah. Kenapa kita nak tulis equation dulu? Sebab kita nak tahu produk dia apa. Okay, next barulah Miss akan tunjuk initiation, propagation and so on. Untuk pengetahuan awak, bila awak tulis ni initiation, propagation, termination tu ada 1 markah. Okay, so kita akan start dengan initiation. So apa yang berlaku sebenarnya? Bromine. Okay, bromine kan dia Br2 kan. So kita lukis dia expanded lah. Okay, in the presence of UV, apa berlaku? Ingat, bond will break. Bond akan putus. Dia akan putus secara homo ke hetero? Homo, yes. Dekat sebab itulah awak belajar hari tu apa namanya? Cleavage tu. Dia akan break secara homolitik. Ingat anak panah daripada tengah keluar. Okey, anak panah daripada tengah okey keluar. Keluar. Okey. Now, Miss lukis lagi sekali tengah dia pergi ke Br. Okay, initially they share 2 electron. When they split, each of bromine get 1 electron. So, apa produk dia? Apa produk yang awak dapat? Apa produk yang awak dapat? Bila dia putus tu, produk apa yang awak dapat? Br dot Br dot. Okay, good. Br dot Br dot. Br dot tu apa? Itulah free radical. Inilah radikal. Sebab tu nama mekanisme tu free radical. Okay, substitution. Dapat 1 markah. Okay, next. Baru dia jadi radikal. Next step adalah propagation step. Propagation step. Okay, propagation ni ada 2 step. Okay, now. Ambil awak punya alkane. Lukis expanded dia. Okay, like this. Okay, so what happen? Alkane ni react with bromine dot tu. Okay, dot ni Miss letak dekat
kiri, sebab nanti senang nak lukis dia punya arrow. Sebenarnya dot tu tak kisah nak letak mana-mana as long as sekitar bromin lah. So sekarang ni bromin yang putus tadi dia akan jadi sangat-sangat reaktif. Kenapa? Bromin ni dia nak one more electron to form a stable octet configuration. Okay. Tu dot tu maksudnya one unpaired electron. Maksudnya dia tak cukup pasangan. So dia nak cari pasangan elektron. So yang paling dekat dengan dia sekarang adalah methane. Okey, so dekat methane ada dua atom, karbon dengan hidrogen. So cerita dia bromin kata antara karbon dengan hidrogen lagi accessible sebab hidrogen ni kecil dan dia ada satu elektron. Bromin desperate nak satu elektron, hidrogen ada satu elektron. So what happened? Bromin propose to hydrogen, weh aku nak satu elektron. Hydrogen agak-agak dia bagi ke tak elektron dia? Bagi. Hydrogen pun bagi. So C dengan H ni, C dengan H ni walaupun dia atom sama, sebenarnya electronegativity dia is about the same. Maksudnya bila dia putus, dia akan putus secara homo juga. So bila hidrogen bagi elektron dia, hidrogen boleh bagi elektron tetapi hidrogen ni kena hidrogen ni kena putuskan hubungan dengan karbon. Faham tak maksud Miss? Kalau hidrogen nak buat bond baru dengan bromin, hidrogen terpaksa putuskan hubungan dengan karbon. Faham ke? Maksudnya hidrogen tak boleh kahwin dua. Macam gitu. Okay, so now hidrogen pilih bromin. So nampak tak bila hidrogen dengan bromin, dari situlah HBr awak dapat. Guys, sorry ya. Sorry. Mister tinggal satu step, sorry ya. Tapi konsep dia konsep sama lah. Sebenarnya, kenapa Miss sakit hidung ni? Okay, methane ni, dia betul dengan bromin. Sebenarnya sebelum bromin radikal tu, dia akan bertindak balas dengan bromin molekul dulu. Sorry. BR. Untuk pengetahuan semua, bromin ni bukan ada satu je tau bromin. Satu drop bromin tu ada berpuluh-puluh per juta-juta molekul. Okay. So tadi kita dah putuskan satu molekul jadi radikal. So ada lagi bromin molekul yang lain, dia akan bertindak balas dengan nama apa dah? Hidrogen. Okay. Dengan methane. So konsep yang sama, bromin ni dia akan putus secara secara homo. Mana Miss punya pen? Bromin ni akan putus secara homo. So bromin kata nak tak hidrogen buat hubungan dengan aku? Hidrogen kata yes. Tapi kalau dia nak buat, bromin ni kena putus hubungan. Bromin ni kena putus hubungan dengan pasangan dia. Hidrogen pun kena putus hubungan dengan kawan dia. Sekejap guys. Sekejap. Hari tu Miss dapat info dia ada pembetulan. Cara penulisan apa? Reaction.
Sekejap Miss kena double check. Takutlah pula. Oh, sorry sayang pula, sorry ya. Sorry. Yang first tadi yang betul, sorry. Dia ada suruh betul kan? Sorry, miss confused ah. Maaf. Okey, yang ni yang betul. Okey, yang first tadi yang betul ah. So untuk propagation, ambil methane. Kalau nak nampak, awak buat dia punya expanded structure. Okey, react dengan bromine yang kita putuskan tadi. Okey, so macam tadilah. What happened? Bromine desperately need 1 electron. Hydrogen form bond dengan bromine. So dari situ dapat HBr. But kalau H nak buat hubungan dengan bromine, H kena putuskan hubungan dengan carbon. So ingat, untuk propagation dia ada 3 arrow. Untuk propagation ada 3 arrow. So produk dia nanti, okay, H, C, H, H. Yang tu maintain. Kita tak ganggu pun 3 hidrogen yang lain. Kita ambil satu je hidrogen. Okay. So now H tu kita dah tak ada bond lah. Okay. So C ni nanti, this one, dia dapat balik elektron yang dia kongsi dengan hidrogen. So dapat dot. Dot. Plus Br. So that is the first equation for propagation. Next, ambil ni, radical carbon awak ni. Take radical carbon. Dot plus react with bromine molecule yang lain. Okay, bromine molecule yang lain. So what happen? Kalau tadi bromine yang desperate nak elektron. Sekarang step untuk propagation yang kedua ni, carbon pula desperate nak 1 elektron sebab dia dah jadi dot. Okay, so now carbon say, bromine, sudi tak buat hubungan dengan aku? So, bromine say yes or no? Agak-agak bromine ni say yes or no? Yes. Kalau no, tak jadilah CBr nanti. Okay, kalau this bromine nak buat covalent bond dengan carbon, dia kena putuskan hubungan dengan another bromine tu. Nampak tak konsep dia? Kalau nak form new bond, you have to break another bond. So dia tak boleh maintain kat situ. So H, C, okay, yang ni yang kita tak kacau tu. Lepas tu bromine masuk sini. Dari situlah awak dapat CH3Br. Sekarang Br tu akan jadi Br. Br yang ni akan jadi Br apa? Yang ni, yang putus ni. Janda lah kan dia. This bromine akan jadi Br dot lah. Sebab dia putus secara homolitik. Ingat, kalau pemutusan tu homolitik, produk dia dot dot. Okay, so that is your propagation step. Last one is termination step. Termination step ni kita nak stop reaction. Kenapa nak stop reaction? Sebab free radical ni very active, very reactive species. So kita tak nak. Untuk pengetahuan semua, contoh free radical ni for those yang ada girls lah especially yang ada freckles. Wanita yang ada masalah freckles tu, sebenarnya freckles tu terjadi apabila dekat muka kita ada terlalu banyak free radical. So free radical. So dekat muka kita,
Kan kita selalu terdedah dengan matahari. So sebenarnya molekul-molekul muka kita ni bila terdedah dengan matahari, what happen? Radikal terhasil. So kalau radikal tu terlalu banyak dan kita tak stop reaction tu yang dapat freckle tu. Sebab itulah oi, siapa tu? Sebab itulah adalah produk macam-macam tu kan. Untuk pengetahuan awak lah. Okay. So now kita nak stop reaction. Kalau kita tak stop, ada banyak yang akan berlaku lah. Maksudnya jeragat semua tu. Sorry. So untuk termination, kita akan react radikal dengan radikal. So patah balik. Pergi initiation tadi. Okay, tadi bromin radikal putus, bromin molekul putus jadi bromin radikal. Kalau termination, bromin radikal ni dia akan bertindak balas. Ya Allah. Okey, dia akan bertindak balas dengan bromin radikal yang lain. Ingat, bromin radikal ni bukan ada satu dua je tau, ada berjuta. Dalam satu solution tu ada banyak. So, bromin radikal dia akan react with another bromin radical. Agak-agak jadi apa? Kalau dia bertindak balas. BR, ataupun boleh tulis BR2. Dia dapat semula bromin tu. Termination ni kita nak stop radical tu from happening. Okay. So next. Yang kedua, kita ambil nama apa tadi? Tadi kan carbon pun dia jadi radikal juga tadi carbon. So ambil carbon radikal, react with bromin radikal. So kalau boleh dot-dot tu kita letak dia face to face. Senang kita nak lukis arrow tu nanti. Okay, so carbon propose dekat bromin, nak tak buat bond dengan aku? Bromin pun kata yes. Sebab masing-masing tu desperate nak satu je elektron lagi kan. So dia akan buat covalent bond. So dari situ you akan dapat ni BR lah. So awak akan dapat macam produk yang propagation tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, termination ni dia ada 3 step tau. Yang ketiga, ambil radikal carbon tadi, react with another carbon radical. So, nampak tak dia punya proses radikal dengan radikal. So, now this one, carbon nak tak kita form bond? This carbon said yes. Ingat dia punya arrow ni like macam ni tau. Curly arrow dia panggil. Curly arrow. Dia tak boleh gini. Ni tak boleh. Okay. So now produk dia. Okay, kalau macam ni, dia akan jadi 2 carbon lah. Carbon-carbon. So, you dapat ethane sebenarnya. So, maksudnya, dah tak ada lah radikal awak. Fungsi kita hasilkan radikal tadi, sebab kita nak activate alkane. Sebab alkane kan, kita dah discuss tadi, dia bukan tak stable, dia tak reaktif. So, fungsi radikal adalah untuk macam kita activate the alkane. Tapi, once kita dapat apa yang kita nak, kita dah dapat produk kita, CH3Br, kita dah tak nak tahu radikal. So, sebab tu kita buat termination step. Okay guys, tolong snap gambar dulu. Sorry ya. Dah snap gambar ke? Dah snap gambar? Dah. Okay, now. Untuk menguji kefahaman awak, tolong buat untuk ethane.
So Miss bagi equation dia siap-siap. Miss nak tengok nanti. So CH3 plus you buat untuk klorin lah. In the presence of UV to form CH3 CH2 Cl plus HCl. Okay, now equation Miss dah bagi siap-siap. Miss nak awak tunjuk macam mana daripada ethane boleh dapat chloroethane tu menggunakan these 3 steps. Okay ya. Nanti Miss akan bagi link untuk awak submit. Okay. So guys, Miss ulang lagi sekali untuk mekanisme. Untuk pengetahuan semua, mekanisme ni ada 6 markah. Okey, 6 ke 7 markah biasanya. So sangat banyak. And confirm lah keluar. Sebab ini je mekanisme yang awak ada. Okey. So untuk propagation dapat setiap ni 1 markah lah. Okey. Termination ni kadang-kadang dia bagi 1 markah, kadang-kadang setiap satu tu dia bagi 1 markah, bergantung pada soalan tu macam mana. Okey, so kadang-kadang dia dapat 1 markah. Tapi kalau soalan mekanisme ni keluar, minimum markah yang awak boleh dapat adalah 5 markah. So sangat penting lah. Dan memang ethane atau methane yang akan keluar. Dia dah spesifik dalam silibus tu. Okey, so tengok betul-betul dekat initiation, make sure ada UV. Kalau UV tak ada, pemutusan tu tak akan berlaku. Kalau pemutusan tak berlaku, radikal tu tak ada lah. Bila radikal tak ada, propagation tak akan berlaku. So kalau initiation ni tak ada UV, yang kat bawah ni mesti tak akan tanda dah. Sebab dia akan automatically salah. Kalau tak ada initiation tu tak ada UV. So take note that. Okey, satu lagi untuk termination, hanya ada 2 arrow sahaja. Arrow bertemu di syurga. Miss selalu sebut macam tu. Kalau arrow tu, arrow bertemu. Ingat, kalau arrow tu bertemu mana? Kalau arrow berpisah, maksudnya dia bond breaking. Maksudnya putus. Okey, kalau bond tu bertemu, macam termination kan ni, bertemu ni, itu bond forming. Pembentukan bond lah. So kena tengok dia keluar ke dia masuk. Okey, sampai situ ada soalan? Ada soalan? Okey, kalau tak ada, Miss akan stop sampai sini dululah. Okay, so boleh try buat latihan yang Miss bagi dekat GC. Miss rasa Miss dah bagi kan? Sekejap tengok GC sekejap. Sekejap tengok ada tak latihan dalam tu. Ni ada enhancement exercise ni, sekejap. Kalau tak silap enhancement ni dia banyak kepada IUPAC name kan. Okey, nah untuk ni awak boleh try buat soalan nombor Shopee mana? Soalan nombor 3 dan 4. Okey guys, tolong buat soalan nombor 4. 4 tu menarik 4 tu 15 markah. Nombor 4, nombor 3 dan 4. Sebenarnya buat semualah 1 sampai 4 lah. Sebab dah belajar 1 sampai 4 awak dah belajar.
tinggal 5, 6, 7 je lagi. Yang tu semua explanation. Okay, so tolong ni nombor 4 ni. Menarik. So kita, first thing apa yang Miss akan discuss adalah soalan nombor 4 tu nanti. Okay, nak tengok boleh dapat tak full mark 15 markah tu. Okay, so sebelum Miss habiskan, okay, ada apa-apa soalan tak nak tanya?